Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat. Kalau ada yang sakit, ada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada kita semua insya-Allah. Bila tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah perjalanan kita menuju ke ladang kurma mengambil masa lebih kurang dalam 10 minit ke 13 minit lebih kurang insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita mulakan perjalanan kita pada petang ini dengan sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat kamilah ataupun selawat tafrijiyah yang ditulis oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala daripada Maghribi, guru kepada Imam Sanusi. Imam Sanusi ni adalah yang mengarang kitab akidah Ummul Barahin. InsyaAllah sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyebut berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membaca kitab-kitab sirah berkaitan dengan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga perihal tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita berada di bumi Madinah Al-Munawwarah ini, kita akan berangkat balik menuju ke negara kita, tanah air kita yang tercinta. Sudah pasti apa yang boleh kita bawa
sepanjang kita berada di kota suci Mekah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Sudah pastinya yang boleh kita bawa balik nanti tidak lain tidak bukan iaitu kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bermula saat kita bangun tidur pun Nabi sudah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah yang boleh kita ikuti, sampailah kita nak tidur balik pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah-sunnah yang boleh sama-sama kita ikut. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita merasakan tak perlu pun ikut sunnah ni kan. Kita jalan hidup macam biasa saja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita mengikut sunnah Nabi SAW, setiap perkara yang kita buat akan mendapat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sunnah ketika kita bangun daripada tidur, seperti mana yang Nabi SAW ajar kepada kita, iaitu sekiranya selepas kita tidur kita melakukan 3 perkara ini, maka kita akan terlepas daripada belitan iblis, belitan syaitan ketika kita tidur. Iaitu pertama sekali ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selepas kita baca doa, maka terputuslah satu ikatan. Dan kemudian kita ambil wuduk, kita bersihkan diri kita, maka terputus satu lagi ikatan. Dan kemudian kita bangun untuk menunaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terputuslah satu lagi ikatan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, cantiknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi juga mengajarkan kepada kita bersugi. Bahkan diceritakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersugi. Bila Nabi SAW bersugi, Nabi akan bersugi dengan sungguh-sungguh, sehingga mengeluarkan suara yang kuat seperti orang nak muntah. Masya Allah. Dan sugi juga dikaitkan pada hari ini, iaitu dengan kita memberus gigi ataupun membersihkan gigi kita. Jadi kalau kita niat mengikut sunnah, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi sunnah yang boleh kita buat, yang kita boleh amalkan dan kita niatkan ikut sunnah Nabi? Iaitu contohnya kadang-kadang pakaian yang kita pakai kan. Contoh Nabi, kalau pakaian Nabi suka pakai al-jubbah. Al-jubbah ni dia macam pakaian habib-habib, para habaib. Jubah yang terbelah di bahagian tengah tu. Itu pakaian yang biasa Nabi pakai. Kemudian ada juga pakaian jubah yang biasa yang macam kita pakai ni, Nabi pun suka pakai. Orang panggil qamis. Qamis. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi pakaian yang Nabi pakai, iaitu ridak. Ridak ni macam yang Ustaz Sofwan pakai, yang saya pakai, yang tutup bahagian atas tu kan. Itu Nabi pun pakai. Dan kemudian kain sarung. Masya Allah. Kain sarung pun Nabi SAW pakai. Cumanya kita mungkin tak biasa dengar, ataupun kita tidak ada maklumat berkaitan dengan pakaian-pakaian yang Nabi SAW suka pakai. Dan apa warna kesukaan Nabi SAW bila Nabi pakai baju ataupun jubah? Antaranya iaitu Nabi suka pakai baju ataupun jubah yang berwarna putih. Dan ada satu ketika Nabi pakai pakaian yang berwarna merah. Dan ada satu ketika Nabi memakai pakaian berwarna hijau. Ini antara pakaian ataupun warna kesukaan Nabi SAW bila Nabi berpakaian. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Dan banyak lagi lah sunnah-sunnah yang besar yang boleh kita sama-sama ikut, supaya kita nak mendapat pahala mengerjakan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kita balik nanti kita dapat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bertambahlah cinta kita, sayang kita kepada kekasih yang sangat agung, Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa tak kenal dengan Muhammad Ali, seorang ahli tinju yang sangat hebat, yang mempunyai nama yang cukup hebat di pentas dunia dalam acara tinju.
namanya iaitu Muhammad Ali. Ini kita nak ceritakan tentang kecintaan manusia kepada Nabi SAW. Ada satu ketika pernah diberi tawaran oleh Hollywood. Diberi tawaran oleh Hollywood untuk meletakkan nama Muhammad Ali ini sebaris dengan nama-nama artis-artis yang hebat yang terkenal. Sebab ada satu tempat di Hollywood itu, nama tempat tu Wall of Fame, tempat untuk meletakkan bingkai nama untuk artis-artis yang terkenal. Contohnya Michael Jackson, Jackie Chan dan artis-artis yang terkemuka lah, di mana diletakkan nama-nama tersebut, bingkai nama tersebut diletakkan di atas jalan dan orang akan melalui jalan tersebut dan orang akan pijaklah frame tersebut. Pernah ditawarkan kepada Muhammad Ali untuk diletakkan di jalan-jalan di sekitar kawasan tersebut. Kemudian kata Muhammad Ali kepada orang yang nak meletakkan namanya, dia bagi tahu apa, boleh kalau kau nak letakkan aku, tetapi aku tidak mahu meletakkan nama aku ini di lantai, sebab aku membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ahli tinju yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar membawa nama, tetapi membawa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Dia tidak sanggup untuk meletakkan namanya Muhammad Ali di lantai untuk dipijak. Dan akhirnya pihak Wall of Fame itu bersetuju, dan akhirnya satu-satunya nama artis ataupun selebriti sukan yang diletakkan di dinding, iaitu tidak lain tidak bukan Muhammad Ali yang menjaga kemuliaan kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak kita macam mana sayang kita, rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjaga Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, bagaimana kita meneruskan dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ziarah kita ke kota suci Mekah, ke kota Madinah Al-Munawwarah akan menjadikan hati kita ini sentiasa semangat untuk meneruskan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi, yakinku sebelum mimpi adanya di kau Nabi, cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi, dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam, ya akrama rusulil kirami, arju ziyarah kullam. Hanya Allah yang menyaksi, nama terpadu di hati. Alhamdulillah, ku memuji di kurnia namamu Nabi, namamu terus menyinar, hatiku menggeletar saat namamu didengar, air mata terus memancar. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam, ya akrama rusulil kirami, arju ziyarah
kulam. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akraman rusulil kirami, arju ziyarah kullam. Hanya Allah yang menyaksi, nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji, di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, hatiku menggeletar. Saat namamu didengar, air mata terus memancar. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akrama rusulil kirami, arju ziyarah kullam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh. Rindu pada siapa? Allah. Ustaz telefon. Mana? Oh, kalau salah khusus. Mazara. Sampai dah depan. Yang masak sampai dah sampai. Arya, baik. ايوه عشان هو كلام صوصه دخل على مصر سمع. Hello, Wan. Dah sampai ke? Ini yang ni yang dia punya skrin ada cahaya ni, Arya Taibah ni okey, beres. Ayo, enak. ما يكلم شوي عشان هو وصل. Hah? Dah sampai dia dah. Belum. ساعة كم مرة؟ Mungkin قبل 10. Asyarah. عرفات. Takhir Asyarah. عندنا 11 عرفات. خلي هذا الصوت. Bismillah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita sudah sampai ke ladang kurma Arya Taibah. InsyaAllah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, rombongan sekian kita dah tiba Sekejap. Nanti nak minta di satu ladang. kalau buat live. Bagi nama ke, beritahu nama, asal mana ke. Tak, baba-baba je sebab nanti lambat. Lambat. Hai je, hai je. Okey. Kita masuk sini kan? Boleh. Turun. Setiap kali, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita membawa rombongan umrah dan ziarah, mesti ada slot istimewa di ladang kurma Ariyah Tayyibah. Jadi Masya Allah, di sinilah kita akan buat satu program khas bersama dengan saya untuk sebelum kami balik besok. Okey, boleh bye-bye pada ahli keluarga. Masya Allah. Nak buka sekejap? Tunjuk kat ahli keluarga. Okey. Masya Allah. Okey, bye-bye dekat orang kampung. Ni anak ni. Ingat, Assalamualaikum, bagi salam. Assalamualaikum. Nak buka Sat? Abang minta buka jap. Ni, orang kampung tengok ni. Buka kejap ha. Sana, bye-bye. Jangan malu-malu. Gitu Bye-bye, Mek. Masya Allah. Okey. Masya Allah. Okey, buka jap mas senyum. Malu ke? Malu dekat kawan-kawan. Tengok ni senyum ni. Masya Allah. Okey. Kawan salam. Baby. Tengok sana baby. Masya Allah. Kawan salam. Ya. Ya Allah. Kesiannya. Bye-bye kat orang kampung. Masya Allah. Sehat tak? Belum. Itulah. Masih gegar-gegar. Masih ada macam tak ada nafas. Ya, demam yang gegar-gegar dalam kan. Cik ni macam baru nak mula tak sihat. Dah rasa suam ni. Ya, sebab kawan-kawan tak sihat kan. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi sihat semua. Masya-Allah, dah kuat balik. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Mana balik? Ya. Rasa panas. Sana, bye-bye sana orang kampung. Masya Allah. Nanti kan saya nak tanya cerita yang ayah angkat tu kan meninggal di Makkah kan? Di Madinah. Ke bukan ni? Ke Atuk? Kan dua beradik kan? Atuk. Setelah saya tinggal ingat saya nak tanya. Dia punya Atuk kan? Yang mak tadi tu mak angkat kan? Okey. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita ada ni satu cerita yang sangat baik. Masya Allah. Itu pasangan suami isteri. Okey, Masya Allah. Moga tu sihat semula insya-Allah. Makasih datang juga. Okey, masuk dulu. Masya Allah, bye. Masya Allah. Okey. Dia tengah rehat, tidur. Ini kita ada 3 baby semua. Masya Allah. Okey. Ni satu keluarga ni. Masya Allah. Salam. Suara dah serak. Ya Allah, itulah. Mudah-mudahan Allah pulih semula, insya-Allah. Ya. Ini satu keluarga besar ni. Tu dia. Okey, ucapan. Ucapan wakil daripada jemaah. Okey, saya wakil jemaah daripada Abdul Sukunuddin. Dan juga wakil daripada Hijrah AF Travel. Mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami makan malam. Kat sini nama di ladang kurma kan. Itu dia. Macam mana pengalaman umrah dengan hijrah? Okey. Alhamdulillah, pertama kali rasanya nak datang lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki datang lagi. InsyaAllah. Bersama dengan Hijrah Subhanallah. Terima kasih. Ini isteri tercinta. Moga bahagia sampai syurga. Dan kita ada insyirah yang sangat istimewa. Bye-bye. Bye. Bye.
Assalamualaikum. Isyirah baca doa makan. Makan firman sekena wakilah semanan. Amin. Anak istimewa anak syurga bersama ibu ayah syurga. Nanti kita akan ada perkongsian slot bersama Isyirah. I love you. I like you. Okay, bye-bye. Bye. Masya Allah. Dah sangatlah comel. Ini anak buah ni. Dah macam ustazah. Okey, ini siapa? Saya ni Nur Syahira. Ya, Syahira. Panggil ustazah. Panggil Nick. Tak, panggil ustazah apa? Mak Tam. Bahasa saya Mak Tam, ini Pak Tam. Ini anak buah ni. Okey, sila masuk. Ini satu keluarga ni. Untuk maklumat. Sini. Mai Kak Lah, sini Kak Lah. Mai sini. Ini semua adalah ahli keluarga. Mai sini encik suami. Ini anak buahnya. Pak Tam, Mak Tam. Ini pun anak buahnya. Ini cucu buah. Dek, dekat sikit. Comel ni. Nama siapa? Hajah. Zara Zofia. Tengok. Masya Allah. Ini suami kepada anak buah. Buah-buahan semua ni. Ini teka. Mana satu abang, mana satu adik? Atuk. Ni atuk. Boleh nampak pada warna putih tu. Dan ini dekat sikit kot. Sabar. Okey, mana paling muda antara 3 orang ni? Yang ni muda. Ni paling muda sekali. Masya Allah. Nama siapa Tuan Haji? Nama Masnawi. Tuan Haji nama siapa? Nama saya ke? Teku Yahya. Teku Yahya. Kan tengok ini ayahnya kepada 2 anak ni. Berapa umur sekarang? Entahlah, 74. 74 tapi nampak muda. Apa? Subhanallah. Ini anak. Dah berpunya belum? Dah. Jadi bersama dengan 2 orang anak lelaki ada 3 orang. Jadi dua-dua anak bertuah kan? Bertuah belaka. Betul. Masya Semua Allah. betul. Nanti kita akan ada perkongsian dengan ini ayah Ustaz Tengku. Masya Allah. Itulah. Nanti ramai peminat. Ramai mesej nak berkenalan lah dengan ayah mertua Ustazah tu. Terima kasih. Dan ini adalah 3 beradik perempuan. Tengok makin mengundur pula. Masya Allah. Diorang ni pakai fudah kat sini je ya. Nak terus terang. Dan diorang tak nak buka. Ini adalah kakak ipar, adik ipar, kakak ipar. Ini Tengku Fazilah, Tengku Fauzita, Tengku kejap. Fazliana. Si baik ingat kau tak? Kau tak mengaku adik ipar. Masya Allah. Macam mana perasaan umrah kali pertama? Alhamdulillah. Bersyukurnya. Dia malu. Oh memang apa-apa kalau bercakap memang alhamdulillah je. Sentiasa berzikir sepanjang masa. Alhamdulillah. Okey, macam mana pula Puan Fazilah? Puan Fazilah ya. Ini kali kedua saya datang ke sini. Alhamdulillah ikut travel ni banyak yang saya belajar. Dan ini banyak perubahan dalam masa 12 tahun ke sini. Dulu lain, sekarang lain. Cara pengurusan pun lain. 12 tahun tu jarak yang sangat banyak. Kami 5 tahun pun dah banyak perbezaan. Jadi seronok orang yang dah pernah datang lama, dia boleh tahu perbezaan dan syukur banyak. Banyak mudah kan berbanding dulu. Macam mana pula dengan Puan Fazliana? Alhamdulillah untuk kali pertama ni saya rasa sangat bertuah. Diberi peluang yang amat berharga bagi saya. Masya Allah. Terima kasihlah untuk abang saya kerana bawa saya ke sini, beri peluang untuk saya kat sini. Masya Allah. Ini adik ipar saya dan adik kepada Cik Teku Fazi. Boleh buka nikab ke? Malu. Okay, jom. Sebenarnya dia orang ni yelah saja kan, sini boleh pakai kan. Comel Kak Yana. Walaupun adik ipar tapi dia kakak daripada saya. Gitu. Jadi alhamdulillah. Itu jadi untuk kali ni, umrah kali ni seluruh ahli keluarga. Kak Yana pandai cakap. Bijak Kak Yana cakap. Masya Allah. Keluar bahasa Arab. Saya kontrak betul boleh jadi mutaifah. Masya Allah. Jadi semua itu adalah ahli keluarga Ustaz Tengku
Seronok lah Ustaz Tengku kali ni. Encik. Sini. Kan merajuk encik suami ni. Apa perasaan encik bila umrah sekali dengan ahli keluarga yang ramai? Masya Allah, satu nikmat yang besar lah. Masya Allah. Ustaz kan? macam mana berumrah dengan ipar Duai? Keluarga mertua. Keluarga mertua. Alhamdulillah. Sebenarnya kebahagiaan kita bila tengok suami bahagia. Sebab pula rasa. Ya, betul. Boleh. Saya cakap sungguh kebahagiaan kita bila kita tengok orang kita sayang tu bahagia. Dan saya perasan umrah kali ni kita kurang konflik. Masya Allah. Bahkan tak ada. Sebenarnya bila umrah ni kadang suami isteri ni bila kita menguruskan kadang tu ada je ujian-ujian yang mengusik hati. Tapi sampai semalam sampai pagi tadi saya kata alhamdulillah, mungkin kerana kita sama-sama fokus kepada nak berbakti pada keluarga yang sama-sama datang. Dan insya-Allah alhamdulillah. Ada apa-apa lagi? Tak ada dah tu je. Sebab tadi cakap tak? Ya, encik jarang sebab. Melainkan buat-buat sebab. Okey. Jadi alhamdulillah ini adalah ladang kurma Ariyah Tayyibah. Ariyah Tayyibahan. Masya-Allah, setiap kali kita bawa jemaah umrah dan jemaah ziarah ke Mekah dan Madinah, memang ini ladang kurma yang wajib kami bawa jemaah. Akan ada slot istimewa khas perkongsian jemaah bersama dengan saya. Sebab kalau di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, kita tidak ada ruang nak duduk guna speaker dan sebagainya, tak ada. Tapi di sini kita dapatlah, kita akan solat berjemaah dan kita buat program untuk silaturahim. Okey, cuba tengok keindahan. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Okey. Cantik tak? Nanti saya akan bercerita tentang bagaimana sebatang pohon kurma yang menangis kerana menyayangi dan merindui Nabi. Itu daripada riwayat Bukhari. Masya Allah, kita boleh tengok suasananya. Okey, sekarang kita dalam proses buat persiapan untuk solat. Assalamualaikum. Insya-Allah. Okey, biasa memang banyak jemaah-jemaah umrah yang datang ke sini. Macam rancangan TV ha. Ini daripada travel Safari Haramain. Masya Allah. Ya, saya salah. Pun program malam ni kat sini ya. Masya Allah. Berapa malam orang? Malaysia. Malam ni balik? Oh, pukul berapa? 9 naik flight. 9 naik flight. Malam. Betul lah sekarang. Sempat ni pergi ni? 6. 6, 7, 8, 9. Oh, memang suntuk sangat. Okey. Mudah-mudahan sampai. Ya? Flight jam apa? Pukul 9? Sekarang? 6. Pukul 6. Biasa kita kena dah pergi dah kan sekarang ni? Tak pastilah. Ya? Oh, biasa 4 jam sebelum. Ke flight ke berkumpul di pukul 9 ataupun mungkin flight lambat lagi. Saya rasa mungkin pukul 9 sampai di airport. Sebab biasanya flight mungkin kadang pukul 12. InsyaAllah. Sebab itu yang saya terkejut tu. Biasa 4 jam sebelum kita kena sampai dah di airport. Okey. Selamat. Masya Allah. Okey, kita boleh tengok suasana ni. Waktu maghrib baru masuk dan kita akan solat maghrib berjemaah. Assalamualaikum. Ya, ada macam-macam lah jualannya. Dan ada... Okey, encik, kita akan solat sama kita jemaah kan? Ya, pagi-pagi. Berkumpul kan? Berkumpul. Dia ambil wuduk. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Okey, jom. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ya Allah, banyaknya kucing. Tengok kucing. Peminat kucing ni memang suka sangatlah ni. Okey, sekarang ni sebab waktu solat, jadi diorang tutup. Situ ada mini zoo sebenarnya. Nanti kita akan masuk. Ada mini zoo, ada macam-macam binatang dalam tu.
Ya, sila. Masya Allah. Cuba tengok. Cantik kan? Nanti kena ambil gambar dengan suami. Cantik. Ya. Okey, lokasi kita akan berkumpul ada di sana. Dah. Mat kita dah start dah. Ini okey Mat. Subhanallah. Ini salah seorang jemaah kita. Nama penuh siapa? Ni Azni binti Muhammad Nur. Masya Allah, ni Azni binti Muhammad Nur ada seorang yang ceria dan menceriakan. Dengan sifat ceria semula jadi. Kita panggil dia Mat. Memang semua orang sayang dan gembira dengannya. Ya, betul. Walaupun begitu, sebenarnya bila kita mengenali lebih dekat, kita tidak sangka sebenarnya ujian hidup tu berat. Ya. Tanpa henti Allah banyak beri ujian demi ujian. Sebab tu kadang-kadang orang yang ceria ni sebenarnya orang yang paling banyak pendam. Kan pendam macam-macam. Subhanallah. Hebat Allah kurniakan. Sebab itu bila dia senyum tu sampai ke hati. Sebab senyuman yang paling mahal apabila kita senyum dalam keadaan hati kita berduka. Lepas tu senyum tu boleh memberi penawar kepada orang yang melihat. Ya. Masya Allah. Bukan guru ini saja saya, tapi lain pun alhamdulillah semua sayang pun. Ya, subhanallah. Saya sebenarnya nak berkenalan lebih lagi dengan Mat sebab walaupun Mat mungkin kerja yang biasa, tapi rezeki Allah beri luar biasa. Sumber yang tak disangka-sangka. Saya cemburu bila Mat kata Mat banyak maksudnya agih sana, agih sini, dan Mat masih lagi mencari tempat yang boleh dijadikan ladang pahala. Jadi Masya Allah, yang itulah amalan apa kan. Boleh berjalan sana sini, pergi Indonesia, pergi ni, tapi Allah bagi rezeki tu tak putus kan. Tak. Lagi banyak. Lagi kilang banyak. pun bagi banyak. Masya Allah. Okey, Mat sebenarnya kerja kilang sebagai apa? Supervisor. Jadi maksudnya bila kita banyak memberi di jalan Allah ni, sedekah apa semua, Allah pun lagi bagi. Lepas tu saya ada buat itu kelas mengaji Quran. Kafah. Lepas tu bukan saya yang handle, tapi saya ada 3-4 orang. Nak ambil dana tu. Guru saya buat apa? Itu ayam lah. Misalnya mau jual ayam, kira dia ambil telefon lah, orang order ayam. Lepas tu pergi hantar percuma semua. Lepas tu sekarang buat itu toge pula. Buat toge Masa sendiri. Allah buka melalui jalan perniagaan. Itulah sumber rezeki yang satu tidak. lagi buka kelas kafah untuk dewasa. Saya nak suruh ustazah tolong apa. Dulu mula-mula buka kelas ini apa surau yang terbiak pergi buka sama dengan Hidupkan ustaz. surau. Ya, hidupkan surau. Lepas tu sudah okey. Itu orang tempat itu sendiri buatlah. Lepas tu duit dana bayar tu kira duit ayam. Duit ayam, peniaga. toge apa semua. Sekarang sudah 3. Masya Allah. Saya Itulah dia. minta Doakan supaya Allah lapang lagi rezeki, kita boleh lagi infak lagi, kita boleh hidupkan lagi surau-surau yang mati dengan kelas-kelas kafa. Jadi biasa kita dengar kafa ni untuk budak sekolah, tapi rupanya kafa dewasa. Tambah D untuk dewasa. Di sini sampai Masya Allah. Okey, jom kita sambil jalan. Sekolah. Sekolah cuti-cuti lah. Oh, dia ikut sekolah. Itu sangat bijak idea. Kafa D, kafa dewasa, ikut waktu kafa juga. Tauhid, fiqh, sirah, itu satu lagi ibadah. Oh, Masya Allah. Hebat. Itu sangat luar biasa. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama menunaikan salat maghrib. Ustaz, silalah, kita dah boleh mula dah. Dah. Semua dah keluar. Tak apa, sambil-sambil lah tu. Okey, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Okey, insya-Allah. Okey, kita boleh buat sah. Lelaki di depan. Sebelah arah sana.
Banyak kucing datang. Masya-Allah. Nanti kita duduk di depan lah. Seorang lagi kita buat depan lah. Terus. Kita letak je ni. Nanti Ustaz ada pakai mic ke solat baca tu ke tak? Tak ada. Tak ada, tak apalah. Apa ni? Siapa yang jadi imam? Sedih. Ustaz masukkan ni dalam, boleh ya? Okey, letak je dalam poket. InsyaAllah. Straight. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Betulkan saf, luruskan saf, rapatkan saf. Bismillah. Nak guna ni, Wan? Tak dengar pula yang belakang. Betulkan saf, rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات
السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عبادك أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا صل على سيدنا محمد وعلى صلى على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا 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 الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah. Saudara-mara kami ya Allah. Adik-beradik kami ya Allah, dan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami yang berbaki ini ya Allah, Kau berilah kami kehidupan yang baik dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan hidup di dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dan ahli keluarga kami ya Allah taufik dan hidayahmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman dan Islam yang sempurna ya Allah. Senang Engkau redha kepada kami ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami syafaat Nabi-Mu ya Allah, dan tempatkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama dengan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan kami berada di tempat yang mulia ini ya Allah, sudilah Engkau terima kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Perkenankan hajat-hajat kami ya Allah. Terimalah segala amalan kebaikan yang kami lakukan hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan ziarah ini ya Allah ziarah yang terakhir kepada Nabi-Mu ya Allah. Sampaikanlah kami nanti ya Allah di dua kota suci ini lagi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا الله, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah hati-hati seluruh umat Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, insyaAllah kita solat sunat sebentar dan kemudian kita ada sesi tazkirah.
Ini yang speaker tadi. Boleh je. Boleh je. Tak, boleh je. Duduk atas kerusi pun boleh. Mana yang selesa semua. Okey. Masya Allah. Ramai menangi tak esak-esak dengan Ustaz baca doa. Masya Allah. Ni okey. Speaker tu kat bawah. Kat bawah sana pun boleh kan. Ni Ustaz. Masya Allah. Okay, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Syirah, Syirah duduk tepi Ustazah ni Syirah. Tak apa. Boleh. Okey, kita bagi kamu boleh duduk okey. Minta Ustaz Din bersedia untuk qasidah Rindu Madinah ya Ustaz Din. Ustaz Din, boleh bersedia untuk qasidah Rindu Madinah? Boleh Rindu Madinah. Nanti bukan sekarang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Mungkin speaker ni kena angkat atas kot. Sekejap. Okay. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya, merangkap suami tercinta Al-Fadhil Tuan Tengku Yahya bin Tengku Ismail. Nak sebut Tengku Cik ya. Tengku Sening, Tengku Cik itu nama arwah bonda. Masya Allah, merupakan ayahanda kepada encik suami. Ujung sekali, mungkin semua dah tahu ya. Ujung sekali tu berkepiah putih tu adalah ayah mertua saya. Dia lah yang paling handsome, segak bergaya. Umur dah 76 74, 76. Berdiri kesian dekat okey, subhanallah, itulah dia. Tengku Yahya, Masya Allah, yang membesarkan 8 orang anak dari usaha yang kuat lah. Masya Allah, bersama isteri tercinta Tengku Sening binti Tengku Cik. Dan tu adalah anak-anaknya. Masya Allah, sangat istimewa lah jemaah umrah kali ni. Yang dihormati juga subhanallah Al-Fadhil Ustaz Sofwan selaku ketua pengurusan jemaah umrah kita, dan Ustaz Din, Masya Allah, selaku ketua mutawif kita. Dan sebenarnya Ustaz Din ni adalah hafiz Al-Quran, Masya Allah. Sebab mau angkat tangan. Dan Tuan Syukur adalah ketua jemaah kita. Tuan Syukur ketua media kita, Mac, mana Mac? Subhanallah. Dan kita sebenarnya alhamdulillah setiap kali ada jemaah tu Mac, setiap kali ada jemaah umrah, ini kali ketiga baru kami sebenarnya bawa jemaah umrah. Setiap kali tu ada anak syurga bersama. Dan kali ini Isyirah bersama dengan kita. Mudah-mudahan esok Isyirah tarik kami semua ke syurga sama-sama ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Isyirah cakap, Isyirah doakan. Isyirah Doakan semua masuk syurga. Amin. Subhanallah, Allahu Akbar. Di antara kita tak ada yang dijamin syurga, melainkan di sini Isyirah lah. Seorang manusia yang tidak pernah ada dosa, tidak pernah menanggung dosa. Maksudnya confirm syurga lah, dijamin syurga, tidak ada dosa. Jadi bila ada jemaah yang istimewa begini, ahli syurga begini, maka kita perlu menyantuninya dan menyayanginya, kadang minta doa. Masya Allah, hatinya sangat bersih. Allah memilih ibu ayahnya juga adalah ibu ayah syurga, sebab itu dikurniakan anak syurga. Subhanallah. Ibu ayah Isyirah ni, inilah satu-satunya anak. Ada setengah orang ada ramai anak, salah seorangnya anak syurga kan. Tapi mereka mempunyai satu-satunya anak, dan inilah anak syurga mereka. Ibunya di sebelah sana, kita panggil Kak Oji. Ayahnya ada. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kerana keadaan kesihatan ramai juga ni yang tidak stabil. Ada yang demam, ada yang batuk, tapi tetap usaha datang. Kami ucap terima kasih setinggi-tingginya. Dan insya-Allah kita tak lama, saya harap tazkirah saya pun ngam-ngam saja. Kita akan berhenti sebelum isyak, solat isyak. Jadi Ustaz Sofwan, Ustaz Din, kita boleh deal dengan penyedia makanan
selepas isyak je kita nak makan. Macam sebelum ni kita menunggu makanan lama juga. Sebab dia ambil daripada luar, dia bukan masak sini. Jadi kita kalau boleh lepas isyak tu kita tu nak makan, kita boleh balik awal. Kan kita boleh balik awal supaya kita bangun lebih awal untuk ke Masjid Nabawi. Macam semalam jemaah muslimat kemakannya balik pukul 12 lebih kan. Jadi mungkin nak kena cover jugalah tidur dan keadaan kesihatan masing-masing. Okey, muslimin muslimat, terlebih dahulu saya mewakili Hijrah Travel AF Sendian Berhad ingin mengucapkan jutaan dan setinggi terima kasih di atas kepercayaan anda semua kepada kami dalam membimbing ibadah yang sangat besar dalam Islam ini, umrah dan ziarah. Kami masih baru. Ini adalah jemaah ketiga. Jemaah pertama lebih kurang 40 lebih. Jemaah yang kedua 140, masa tu ramai. Kemudian ini jemaah yang ketiga dan setiap kali kami membawa jemaah, kami belajar sesuatu dan memperbaiki. Jadi subhanallah, ini kali pertama kami masuk Mekah. Kalau sebelum ni kita masuk Madinah dulu, kita sempat selesaikan urusan nombor telefon dan kita terus ada dalam grup untuk dapat info. Tapi takdir Allah hari tu kita masuk Mekah dulu dan jemaah semua semangat nak terus buat umrah dalam keadaan kita tidak ada nombor kontak masing-masing. Dan ramai yang kali pertama, 80% kali pertama. Jadi sebenarnya kami mengambil risiko yang agak tinggi dengan tidak ada nombor kontak masing-masing. Tawakal kita tu sangat tinggilah masa tu. Namun alhamdulillah tidak ada yang hilang. Semua dapat dikesan walaupun macam agak kelang kabut. Tapi begitulah aturan Allah untuk menguji sejauh mana sabar itu diuji di awal lagi. Awal sampai terus diuji dengan beg tak sampai, dengan lapar, dengan makanan tiba-tiba pergi pagi tu dengan lapar, makanan dah habis. Saya tahu macam-macam cerita, macam-macam kisah. Tapi bila kita dah sampai tahap ini sekarang, kita dah rasa makin manis kan? Sebab daripada buah sabar itu Allah beri nikmat, nikmat, nikmat. Datang je sampai saja Allah test terus. Tak tunggu sehari, sampai melangkah je Allah terus bagi ujian. Macam-macam lah ujian. Ujian yang tersirat dan juga yang tersurat. Yang ada anak dengan ada anak, ada orang uzur dengan uzur, anak istimewa dengan anak istimewa, dengan ada orang yang sakit perut masuk angin, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah tahniah semua, kita dah sampai ke hari ini, ke saat ini. Ini antara jemaah yang terbaik yang pernah kami, semua terbaik, tetapi anda sungguh-sungguh terbaik, Masya Allah. Kami dapati semua jemaah, bahkan untuk kali ini kesabaran yang Allah berikan tu luar biasa. Senyum, sangka baik, sentiasa memberikan sokongan, sentiasa membuka kemaafan. Mudah-mudahan kita bukan hanya jemaah di sini, kita akan berjemaah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya ketika ahli syurga sedang berbaris masuk ke syurga, lalu ahli syurga melihat ada di kalangan ahli neraka sedang diheret ke neraka. Sebab kalau syurga tu mungkin boleh berbaris dalam keadaan gembira dan bahagia. Tapi ahli neraka, mereka enggan masuk neraka sampai kena heret-heret. Sebab ketakutan diheret. Lalu ahli syurga ni pun berkata, Ya Allah, mereka itu adalah sahabat-sahabatku, Ya Allah. Mereka pernah solat bersamaku. Alhamdulillah kita solat jemaah di sini. Mereka pernah berpuasa bersamaku. InsyaAllah kalau ada rezeki, esok hari Isnin, siapa yang mampu nak berpuasa, puasa esok. Betul tak esok hari Isnin? Tapi kalau tak berpuasa di sini, tak semestinya. Kita kadang berpuasa bersama-sama dengan keluarga kan, semua kan. Mereka pernah berhaji bersamaku. Tapi kita tak mampu haji, kita tak jemaah haji, jemaah umrah juga diangkat insya-Allah sama-sama dalam golongan ini. Lalu Allah perintahkan kepada ahli syurga yang sedang berbaris ini, tarik sahabat-sahabatmu itu untuk sama-sama masuk ke syurga bersamamu. Lalu Allah bertanya kepada ahli syurga ini, sekarang kamu pergi. Sekarang kamu pergi ke neraka, ada tak lagi sahabat-sahabatmu yang masih ada, yang seperti kamu katakan tadi, yang solat bersama, yang mungkin bukan tiga-tiga. Sebab itulah jemaah umrah adalah satu jemaah luar biasa. Macam mana kita semua ni boleh berada di sini saat ni? Pernah rancang tak? Pernah terfikir tak? Nak jumpa ni, nak kenal ini, nak sama-sama, negeri beza-beza, mak ayah beza-beza, tak pernah jumpa duduk di Malaysia. Tiba-tiba satu bas, tiba-tiba satu rombongan, satu jemaah tawaf sama-sama.
Ini semua aturan Allah. Allah ada perancangan yang lebih jauh untuk kita. Sebab itu biasanya jemaah umrah ni akan kekal lama dalam satu-satu grup WhatsApp. Sebab Allah temukan kita untuk berkumpul kembali di syurga, insya-Allah. InsyaAllah isyirah tarik kita esok. Kan ya Allah, itu umrah bersama. Ketika itu isyirah sangat cantik. Hari ni pun sangat cantik, tapi sangat sempurna. Subhanallah, tengok isyirah, tengok je. Dek, kamu kena gerak-gerak juga tunjuk sekeliling ya. Tengok Masya Allah. Isyirah dah lapar ke? Lapar ke? Ya, isyirah dah lapar ya. Okey, kejap lagi kita makan ya. Boleh ya? Kejap lagi ya, tunggu ya. Boleh. Boleh. Masya Allah. Muslimin muslimat, tadi Ustaz Din membacakan satu surah. Ini saja yang saya akan kongsikan pada malam ini. Satu surah apa tadi? Apa ni rakaat kedua? Siapa ingat surah apa Ustaz Din baca? Ya, surah Al-Fath. Maksudnya kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila tibanya pertolongan Allah dan kemenangan. Lagi sambungannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kelihatan, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Lagi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah dan mohon ampun. Sesungguhnya dia Maha menerima, Maha pengampun. Innallaha ka idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Sayyidina Umar bertanya kepada satu kumpulan lelaki sahabat Nabi yang veteran, yang tua, ceritanya macam ni. Sayyidina Umar ni, ketika ni Sayyidina Umar umur lebih kurang dalam 50 lebih, jadi khalifah masa tu. Sayyidina Umar mengajak Ibnu Abbas yang masih muda. Ibnu Abbas umur lebih kurang 16-17 tahun, duduk bersama-sama dengan kumpulan orang dewasa nak bincang perkara-perkara yang besar. Tentang pemerintahan, tentang banyak perkara. Lalu di kalangan veteran umur 40-50 ni tak puas hati sebab bawa remaja masuk dalam perbincangan. Lalu sahabat-sahabat yang umur lebih kurang sebaya Sayyidina Umar berkata, "Wahai Umar, kenapa kamu ajak budak sebaya anak ni masuk dalam perhimpunan seperti ini, dalam mesyuarat besar ni?" Lalu Sayyidina Umar kata, "Kamu hanya tahu apa yang kamu tahu." Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Apakah yang kamu tahu tentang penurunan sebab nuzul surah Idza jaa nasrullahi wal fath?" Lalu kebanyakan sahabat-sahabat lama ni menjawab, surah itu berkenaan dengan kemenangan Islam. Dan Allah memerintahkan bila berlaku kemenangan Islam, orang Islam masuk ke dalam, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, maka kita dituntut untuk memuji Allah dan mohon ampun. Ada yang diam, sebagian besar jawab jawapan yang sama. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya kepada Ibnu Abbas yang umur baru 16-17. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi. Dia anak kepada Abbas bin Abdullah, adik kepada ayah Nabi. Ketika Nabi hijrah pada Mekah ke Madinah, Ibnu Abbas baru umur 3 tahun. Berapa umur? 3 tahun masa hijrah ke Madinah. Jadi masa Nabi meninggal wafat, umur Ibnu Abbas baru 16 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat, lalu Ibnu Abbas jawab, surah itu turun sebagai tanda kewafatan Nabi SAW. Surah itu turun sebagai tanda dekatnya kewafatan Nabi. Dan memang itu antara surah-surah yang terakhir. Lalu bila Sayyidina Umar dengar Sayyidina Umar kata, "Benar, apa yang aku tahu, inilah sebab surah ini diturunkan." Sebagai satu tanda bahawasanya kewafatan Nabi sangat dekat. Jadi sebab itu kalau kita belajar kitab tafsir, kita akan dapati banyak daripada Ibnu Abbas. Dia adalah ahli tafsir yang sangat tahu tentang sebab turunnya sesuatu firman Allah dan juga hadis Nabi. Masya Allah. Saya faham ni tuan-puan sekalian, dengan penat
Dengan lapar, suasana pula hening macam ni, mata tu kan tak sedar tertutup kan. Mula-mula nampak ustazah seorang, lepas tu dah nampak dua dah ustazah. Lepas tu langsung dah ustazah dah hilang. Sedar-sedar ajak makan je nanti. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi lahir di Mekah, Nabi wafat di Madinah, di bumi yang sedang kita berada sekarang. Dan sebab rahman Allah lah yang menjadi sebab segala nikmat yang kita dapat hari ini, saat ini, kerana rahmat Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai satu rahmat untuk sekalian alam. Masya Allah, Allahu Akbar. Namun untuk kita dapat banyak rahmat sehingga saat ini ni, rahmat Allah sampai kita diberi rizki, sampai rizki ukhuwah, nanti ada makan, tak berhenti rahmat Allah daripada pagi sampai malam, dah sepanjang umur hidup kita. Semuanya asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara permintaan Rasulullah kepada Allah adalah untuk ditangguhkan azab kepada umatnya. Kalau umat terdahulu, kalau buat kemungkaran, azab turun terus. Tetapi Rasulullah minta supaya untuk umatnya ditangguhkan azab sehinggalah akhir nafas. Kalaulah kita ini seperti umat terdahulu, tak mampu sampai ni, ngumpat azab. Lawan cakap suami, nyakiti hati suami, menghina suami, rendahkan suami tanpa sebab, terus kena azab. Tak sampai kita ni orang perempuan kat sini ni. Subhanallah. Suami pula contoh tak jalankan tanggungjawab, terus azab. Oi. Maksud saya ialah kerana rahmat Nabi, Allah meminta, Nabi meminta dengan Allah supaya ditangguhkan azab, maka kita ini yang banyak dosa, banyak kesilapan, tetap dapat sampai ke tanah suci. Kalau tak, kita tak layak sampai di sini. Dan antara permintaan Nabi Muhammad SAW adalah untuk diberikan syafaat kepada umatnya. Inilah satu-satu Nabi yang Allah kurniakan, dia boleh membantu umatnya di akhirat kelak. Dan kita semua berkorban, harta, masa, tenaga, semualah datang ke sini sebagai tanda menzahirkan cinta kepada Nabi. Dan mudah-mudahan Nabi kenal kita di mahsyar kelak. Nabi akan mengaku kita sebagai umatnya. Nabi sudi memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya kira tidak ada kenangan yang lebih indah bagi muslimat dan muslimin saat kita berada di Raudah. Masa tu kita rasa dekat sangat dengan Nabi, kita nak bagi salam pun tak mampu. Betul ke tidak? Masa tu nak bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, rasa macam, masa tu rasa, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, datang bertemu denganmu ya Rasulullah. Aku umatmu yang merindukanmu ya Rasulullah, ingin bertemumu di mahsyar, di syurga Allah. Kalau saya sendiri setiap kali di Raudah, saya akan ulang, ya Rasulullah, kalau benar Engkau, Allah memilih kami sebagai penyambung perjuanganmu ya Rasulullah, maka ya Allah, kurniakanlah para malaikatmu untuk membantu kami. Kurniakanlah buat kami ya Allah petunjukmu agar kami tidak tersalah dan tak tersesat dalam menyambung perjuangan Rasulullah. Tuan-puan muslimin muslimat, ramai orang jumpa Kaabah tapi tak jumpa pencipta Kaabah. Dia hanya menghimpun gambar demi gambar, pulang masih menjadi hamba Allah yang terus-terus melakukan maksiat. Jumpa Kaabah tapi tak jumpa pencipta Kaabah. Ramai orang sampai di Raudah tapi tak jumpa Rasulullah. Rasulullah tak ada di hati. Rasulullah tidak ada di hati. Rasulullah tidak hidup dalam dirinya. Esoknya, berapa jam selepasnya, dia mula lalai. Dia tidak mampu meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Dia tidak mampu taat apa yang Rasulullah suruh. Sebab itu, tanda sebenar-benar cinta kepada Nabi adalah apabila kita taat apa yang Nabi suruh, kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara aku denganmu, wahai umatku, ibarat seorang lelaki yang sedang berada di ugunan api. Lalu ada binatang kalkatu datang mendekat. Lalu lelaki tersebut sedaya upaya menjauhkan kalkatu itu. Jangan dekat dengan api, jangan dekat dengan api. Kalau zaman kita sekarang api tak ada, lampu. Kan ada musim-musim tertentu ada binatang yang suka pergi dekat lampu.
Kakatu tu bila pergi dekat lampu, apa yang berlaku, sayap dia tu yang nipis tu terkena panas lampu tu, jadi sayap tu rosak, dia akan menggeletik jatuh, mati sebab tak boleh terbang, tak boleh cari makan. Nabi kata, aku dengan kamu wahai umatku ibarat lelaki yang menjaga ugunan api supaya kakatu tak datang. Namun kamu tetap terus menerus ingin menuju ke api tersebut dan kamu masuk ke dalamnya. Maksud Nabi kata, Nabi sedaya upaya tarik kita, selindungi kita, nak selamatkan kita daripada api neraka, tapi kamu degil wahai umatku. Kamu tetap nak pergi ke neraka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bukan di kalangan yang disebut di dalam hadis Nabi tersebut. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagai penutup sebelum kita mendengar daripada Al-Fadil Ustaz Din, saya sebenarnya nak jemput juga Al-Fadil Ustaz Tengku menyampaikan sikit. Boleh Ustaz ya? 5 minit, Masya Allah. Oh, Tengku Yahya. Terkejut Tengku Yahya, Masya Allah. Okey, sebenarnya kita boleh beralih je mic ni, tak semestinya datang depan sebab mungkin segan. Bila sebut tentang kewafatan Nabi, buku yang saya pegang ni cerita detail saat Nabi wafat. Tapi kalau nak baca malam ni berpindah-pindah juga mata saya ni, dan mungkin takut mata masing-masing lagi berpindah-pindah lah. Masya Allah, insyaAllah saya akan berkongsi kisah kewafatan Nabi itu dalam live yang lain lah, yang lebih sesuai. Bila kita baca tentang saat kewafatan Nabi yang sebenar, yang detail, kita akan menangis berkali-kali. Bukan hanya ketika Nabi sebut ummati itu, bukan. Tapi ada cerita yang lebih mendalam lagi yang Nabi cuba tinggalkan buat umatnya. Okey, saya nak jemput, walaupun saya tak minta awal-awal. Tadi tu kan hajah yang, hajah yang jalan perlahan-perlahan tu kan. Hajah angkat tangan. Ya, Allah takdirkan saya tadi daripada Masjid Quba, saya tunggu hajah. Kan, tunggu bas. Lepas tu hajah ni bercerita pada saya. Dia datang dengan suami, lepas tu dengan 2 orang anak buah kan. Tapi anak buah ni rapat macam anak kandung. Rapat sangat. Saya ingat anak buah tu perempuan, rupanya 2 lelaki, 2 beradik tu. Tuan Haji berdua tu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, yang saya rasa tertarik sangat adalah hajah ni bercerita. Hajah ni ada ayah angkat. Ayah angkatnya yang membesarkannya seperti anak sendiri, sebab ayah angkat ni tak ada anak. Dan ayah angkatnya wafat, meninggal di sini dan ditanam di Baqi'. Dan kita tahu kelebihan orang yang ditanam di sini akan dibangkitkan bersama dengan Nabi di mahsyar kelak. Itu dalam sebuah hadis, barang siapa yang maksudnya ditanam, ahli Baqi' ni akan bangkit bersama dengan Nabi di mahsyar kelak. Jadi hajah masa tu tak larat sangat nak bercakap, sebab tak larat kan, daripada Masjid Quba jalan jauh juga tu. Cuma hajah ni menangis-menangis sebut tentang betapa nikmatnya berada di Raudah malam tadi tu. Tapi dalam perjalanan tu, anak buah pakcik tu, Tuan Haji sebelah tu, dia sebut sikit je pada saya, di antara besarnya amalan. Saya kata, apa amalan ya? Arwah atuk sampai boleh Allah pilih meninggal di tanah suci ni. Subhanallah, diceritakan sikit, dia kata arwah ni orang yang tak buang masa, TV pun tak tengok, apa pun tak tengok, kuat amal ibadah, dan ada membina sebuah masjid ataupun surau. Dan saya kira cerita masa tu macam tergantung, sebab tiba bas dah sampai, kita naik bas. Jadi boleh ke Tuan Haji kita pergi speaker ni, Ustaz boleh tolong kongsi sikit kepada kita apa amalan arwah ni. Kita bagi Ustaz Din lalu jap. Apa amalan arwah ni? Sebab kita semua kena ada cita-cita nak mati sama ada di Makkah ataupun di Madinah. Kena ada cita-cita saat kita solat jenazah. Saat kita solat jenazah kan, setiap kali lepas solat fardu tu, kita bercita-cita kita nak disolatkan di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi. Sama ada ditanam di perkuburan Al-Ma'la bersama dengan Sayyidatina Khadijah, ataupun di Baqi' bersama dengan sahabat-sahabat Nabi dan isi-isi Nabi yang lain. Jadi Masya Allah, sudah tentu orang yang, kalau orang di sini wafat di sini tak adalah pelik sangat. Tapi bila orang luar daripada jauh, Allah takdirkan mati di tanah yang begini barakah, sudah tentu ada keistimewaannya. Silakan Ustaz guna itu. Okey. Tapi ni live ni, kamu boleh gerak sana.
Masya Allah. Dan habis saja perkongsian daripada Tuan Haji. Minta maaf lah ya, saya tak ada bagi tahu awal. Ini surprise semua-semua ni, kita ambil manfaat. Lepas tu tadi Ustaz Din taruh sangkap untuk akidah Hindu Madinah. Boleh. Lepas tu kita habislah. Saya pun sekadar saya nak mohon maaf kalau ada silap. Terima kasih semua. Saya sendiri ada kekurangan. Saya cuba yang terlebih baik. Tolong maafkan kekurangan saya dalam menyatuni jemaah semua dan mewakili semua juga. Sayang semua kerana Allah dan Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syukur Allah kita akan bersatu insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah. Sebenarnya saya pun tak ada buat preparation, cuma tadi yang masa masuk gate tadi Ustazah bagi tahu untuk dapat sikit info lah mengenai arwah atuk saya. Sebenarnya atuk ni sebenarnya dia merupakan bapa saudara kepada arwah ibu saya. Tapi sebab dia tidak mempunyai anak, dia mengambil ibu saya ni sebagai anak angkat dia. Kemudian ya. Hello. Kau. Jadi selepas ibu saya berkahwin, jadi dia mengambil anak angkat baru lah. Anak angkat baru ni yang ni lah kami panggil dia Mac lah. Jadi nak jadikan hubungan kami tu rapat, ibu saya ni, arwah ibu saya ni dia bersalin anak pertama, anak tu meninggal. Jadi dia menyusukan yang Mac saya ni. Jadi secara tersiratnya jadilah kami dengan Mac ni adik-beradik sesusuan lah. Jadi kami jadi bukan mahram tu kata, boleh pegang batu di sini. Pada masa nak berangkat ke sini pun adik saya ni dia pujuk Mac saya ni sebab dia kata dia uzur. Tapi sebab adik saya dia kata tak apa, uzur pun kami boleh pegang, kami boleh bawa. Jadi dia pun bersetuju pergilah. Jadi kisah yang atuk saya dulu tu, kami panggil Aki lah. Dia sebenarnya dia bekerja kampung je, tapi dia bekerja sendiri. Okay. Jadi dia bekerja sendiri, pagi tengah hari dia buat kebun. Setiap kali waktu solat dia sebelah rumah tu dia dirikan surau. Jadi surau tu masa tu masjid di kampung saya tu agak jauh. Jadi ya. Jadi setiap waktu sembahyang dia akan jadi imam, mana makmumnya lah yang penduduk di sekitar kampung lah. Pada masa petang tu dia mengajar budak-budak mengaji. Jadi saya rasa itulah rutin harian dia lah. Cuma malam ni dia ada buka macam kata-kata sekarang ni batalaki lah, dia akan buka. Saya ingat lah dia kitab yang dia buka tu kulit kambing lama, tebal bukan ni, tapi dah memang buruk sangat. Jawi dia pun bukan jawi saya dah bersatu saya pernah tengok. Jawi kita baca pun tak boleh. Jadi mungkin edisi Indon saya rasa kitab tu. Kitab tu. Kemudian dia sebenarnya dia yang dia meninggal tu ada haji yang kali ketiga lah dia begitu. Haji kali ketiga. Walaupun kerja kampung rezeki ya. Saya ingat masa dia kali ketiga tu saya darjah 6 rasanya. Dia saya tak pasti umur masa tu dia menggunakan kapal Malaysia Raya, menggunakan kapal. Saya rasa untuk perjalanan saja dia makan masa sebulan pergi balik. Jadi bekalan dia memang banyak kalau pergi haji dulu. Kalau dia seorang tu, satu bas tu atas atap tu penuh dengan dapur, dengan barang-barang yang makanannya. Cuma bila balik tu memang kami diberitahu yang dia meninggal di sana lah. Dia meninggal di sana, katanya dia tak ada kubur. Dia tak banyak macam dia bertingkat. So mana
Kalau nak ziarah kubur memang tak ada lah. Cakap. So itu yang kami tahu. Tapi maksud sebab umur kami masih muda, jadi tak ambil kisah sangat kan. Jadi sekarang ni macam ingat-ingat lupa. Dan tapi saya rasa yang macam Mac saya ni dia sampai kebesaran sebab kami bila satu peringkat umur tu mak kami ambil balik tinggal dengan dia kan. Jadi tapi Mac ni memang sampai dia habis umur sebelum dia pergi lah. Itu je. Ya. Ada nak tambah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah dan rakan-rakan umrah semua. Yang saya ingat lah, masa saya kecil lagi lah, dalam darjah rendah pun rasa tak sampai darjah rendah lagi, tapi ingat antara dia suka bersedekah. Dia suka bersedekah. Kalau misalkan pagi-pagi tu dia akan dia kalau wan tak nak pulut ke apa ke, dia akan panggil lah budak-budak untuk datang untuk makan, raikan. Dan itulah dia punya rutin yang saya nampak sangat mungkin menyebabkan itu salah satulah yang Allah ambil dia masa dia datang ke Mekah tu. Jadi lain-lain tu memang macam abang saya cakap lah, dia ni memang tak banyak cakap. Dia cakap yang perlu sahaja. Dia tak adalah orang kata lawyer buruk ke semua, tak adalah. Dia memang bercakap apa yang perlu. Kemudian dia memang amalan dia dengan solat dia mengaji dia, dengan malam-malam dia buat talaki, dan dia buat juga macam tazkirah jugalah biasa kepada kitab-kitab macam tu. Dan macam tok guru kampung lah sebenarnya, ustaz kampung. Dia bina surau, dan surau tu lepas dia meninggal diwakafkan ke surau lain. Sampai sekarang ada lagi surau tu di kampung pantai pelindung tu. InsyaAllah ada lagi ya. Mek nak kata apa Mek? Nak sponsor? Okey, jadi saya rasa itu saja daripada kami lah, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, bagi tahu suara saya kuat kan? Sebenarnya suara dua-dua pun kuat juga, cuma kena apa ni, macam tu lah ya. Kalau penceramah ni suara dia tu memang auto kuat je. Sebenarnya saya dah jumpa banyak kisah kelebihan orang yang bersedekah ataupun bina masjid ataupun bina surau. Sebab pahala tu tak tergambar lah besarnya. Kita mungkin tak mampu hari ni nak bina masjid, bina surau sebuah. Tapi kalau ada peluang je wakaf-wakaf untuk bina masjid, bina surau, kita jangan lepaskan peluang. Sebab setiap kali orang solat, pahala tu mengalir. Dan biasanya wakaf masjid, wakaf surau ni kekal sampai kiamat. Mana-mana tanah wakaf untuk masjid dan surau, itulah tanah paling mahal di dunia. Tak boleh dijual beli. Kalau tanah-tanah lain boleh dijual beli, tapi kalau wakaf masjid surau, walaupun dialih pun, tanah tu tetap tak boleh digunakan selain daripada masjid ataupun surau. Itulah dia. Subhanallah, saya Masya Allah, kalau muslimin muslimat tahu, kami juga sedang mengusahakan perkampungan Al-Hijrah, sedang membina sebuah masjid di dalamnya. Saya sebenarnya tak ada plan pun, Ustazah nak kempen rupanya. Tak ada niat macam tu. Cuma nak bagi tahu antara peluang yang ada. Sebab itu juga bila kita sampai ke sini, Masya Allah, sebenarnya hasil daripada kita bayar-bayar datang umrah, kan ada bayaran pada Arab Saudi. Hasil di situ sebenarnya sampai kepada